if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who
cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Kasih sebab bersama kita untuk kita punya webinar yang pertama julung kali diadakan ya. So disebabkan mungkin ada banyak penonton luar sana yang tak tahu apakah Di Hati Center, apakah Di Hati Diaries ni. Again kita cakap terima kasih sebab join juga. So sebelum tu kita nak introduce sikit lah Di Hati Diaries ni merupakan satu platform webinar kita yang berbentuk perbincangan atau discussion tidak formal. So boleh tengok bahasa saya mungkin campur-campur English Malay. Mungkin selit sikit bahasa Sarawak sebab kita ni local Sarawak. So sedikit introduction Di Hati sebelum saya go towards kita punya topik hari ni. So Di Hati Center, untuk yang tak pernah dengar, yang join kita for the first time, merupakan satu center untuk grief di Sarawak, Malaysia. Kita mungkin adalah center yang pertama yang memberi servis direct kepada grief. So dia adalah satu peer support, iaitu satu kumpulan kami yang bersama-sama melalui fasa grief yang susah bersama dengan konsultan expert kita daripada pelbagai bidang dalam grief ini untuk memberikan servis terbaik dengan klien kita yang memerlukan. So kita punya aim adalah untuk memberi support dalam grief atau kedugaan ni, dan later on mungkin kita boleh proceed kepada trauma juga dalam
dalam secara menyeluruh, secara holistik. Tapi saya tak nak buang masa kita cerita banyak tentang Di Hati Center. Sekiranya anyone ada nak tahu lebih lanjut tentang our service ni, boleh check kita punya laman media sosial kita atau webpage kita. So Nazan? Thank you, Dr. Ioana. So we are thrilled to finally be able to make the leap into interacting with all of you directly today. So we started 2 years ago as an idea, incorporated just last year, and finally we opened our doors to a physical center just last month. So we started this webinar series as part of our efforts to share knowledge on grief. So Di Hati Diaries is going to be an ongoing series about grief, and we intend to do it again in the future. So please stay tuned to our websites, Facebook and Instagram to learn more. For our very first webinar, we'll be talking about physical health during grief, which will be discussed by our guest speaker, Dr. Nazrila Hairin binti Nasir. So for your information, Dr. Hairin is a family medicine specialist with over 10 years of experience. Yes, right, Doctor? Betul. Yeah, and has worked in various locations, including Klinik Kesihatan Lanang di Sibu, Sarawak. And has initiated multiple community services at the state and national level. Currently, she's pursuing a subspecialty in mental health. Is that right? Welcome, Doctor. Thank you very much for agreeing to join us today. Yes, thank you for inviting me. Alhamdulillah, I am berbesar hati dan honoured to be here. Yes, I shall try my best. Thank you so much, Doktor, for joining us. Again, untuk semua penonton ni adalah kita punya webinar yang pertama. So, semua kami pun first time. Yes. Hosting webinar, dan Dr. Nazrila, Dr. Hairin pun adalah kita punya expert yang pertama. So, amat berbesar hati, Doktor, untuk bersama kita malam ni. So, okay, sebelum kita talk about the topic, saya nak introduce sedikit topik kita hari ni adalah berkenaan physical symptoms or physical issues in grief. So kenapa kita pilih topik ni untuk yang pertama? Sebab mungkin penonton di luar sana pernah dengar orang bercakap tentang grief kan, tentang kedukaan, kesedihan, dan selalunya perbincangan ni adalah sesuatu yang psychological, sesuatu yang berkenaan dengan kesihatan mental. Jadi hari ini kita nak memberi fokus kepada sesuatu yang mungkin kita lupa, iaitu dari segi kesihatan fizikal pula. So kenapa kesihatan fizikal? So yang pertama sekali kita kena tahu apakah itu konsep sihat kan, Doktor? So mungkin Dr. Hairin boleh explain dekat kita apakah itu konsep sihat sebenarnya. Okay, Ioana, Nazwan, sebelum dan tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya pergi kepada apakah itu konsep sihat, saya nak maklumkan saya ni seorang pakar perubatan keluarga. Okay, saya berkhidmat di klinik kesihatan ya. Sungguh pun saya menjalani latihan untuk subkepakaran, okay, dalam kesihatan mental di Kesihatan Prima. Okay, saya tetap bukan seorang pakar psychiatry, saya bukan clinical psychologist, okay. Saya hanya merupakan seorang pakar perubatan keluarga yang mendalami kesihatan mental dengan lebih detail, dan juga kami adalah seorang doktor, okay, yang akan cuba membantu kita semua di luar sana, okay. Dan kami juga merupakan seorang yang telah kehilangan, ya. Saya telah mengalami kehilangan insan yang paling penting di dalam kehidupan saya, iaitu ayah saya. Okey, jadi kami akan cuba berkongsi ilmu dan pengalaman kehidupan, okey, dengan kita semua untuk manfaat. Okay, alright. So saya bagi tahu tu siap-siap dulu. Okay. Alright. No worries, Doktor. Thank you. Thank you very much. Okay, so apakah itu konsep sihat ya? Okay, ramai kita di luar sana ya, di masyarakat, kita ingat, okay, kita ni sihat, maksudnya si ada apa pun penyakit, si ada apa-apa. Sihat terus ya, langsung tak ada darah tinggi, kencing manis, si ada kolesterol, si ada sakit jantung, si ada stroke, si ada asma, si ada penyakit kulit, si ada sakit kepala, si ada migrain ya, si ada apa-apa ya. Tapi berapa orang sahaja sebenarnya yang ada macam ni? Tak ramai. Betul tak?
Tak ramai. Betul. Akan ada kalau budak sekolah pun mungkin ada migrain, sakit kepala, kan? Mm-mm. Dan, dia masih lagi di sekolah, baru tingkatan 3 tapi dia ada asma, kan? Mm-mm. Jadi konsep kesihatan tu adalah bukan sebeginilah maksudnya, ya. Okey, konsep kesihatan yang sebenar bila kita ikut takrifan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organization, ya, adalah kesihatan ni ditakrifkan sebagai satu keadaan di mana satu keadaan kesejahteraan. Okey, kesejahteraan dari segi fizikal, mental, sosial, ya, dan bukan hanya tidak ada penyakit. Betul. Ada penyakit tu tak semestinya dia tu sihat. Kan? Mungkin dia mengalami tekanan dekat tempat kerja. Mungkin dia di rumah dia banyak bertekak dengan suami, dengan isteri. Ya, jadi kesihatan mental dia sihat bagus. Kan? Jadi bila kita kata kesejahteraan tu maksudnya orang itu mungkin dia ada penyakit. Ya, mungkin orang tu dia pesakit di pusat jantung samarahan. Mungkin. Kan? Tapi dia makan ubat, dia tidur cukup, dia pastikan dia makan elok, dia rehat dengan baik, dia boleh pergi kerja, balik kerja, dia boleh menjadi ibu yang baik, seorang bapa yang baik, ya, seorang anak yang baik, dia jaga mak bapak mungkin. Okey, jadi bila macam tu, ya, dia ada penyakit jantung, tetapi dia boleh berfungsi dengan baik, dia dalam keadaan yang sejahtera dan tenang. Dalam fikiran dia, dalam emosi dia, sungguh pun dia ada penyakit, badan dia boleh berfungsi dengan baik. Betul. Yang dinamakan sebagai takrifan kesihatan yang sebenar. Okey. Betul. Dan Yahudnya maksud kesihatan takrifan takrifan kesihatan yang sebenarnya kan kita mesti ada fizikal, kita ada mental dan social lah. Sebab tu kita kena bincangkan benda ni dalam grief kan doktor? Sebab grief ni kalau tengok kan bila kita melalui saat-saat kedukaan kita tu kan dia akan mengacau semua benda, 3 komponen ni, dan dengan mudahnya kita tak rasa sihat dah kalau ikut definisi WHO tadi. So sebab itulah kita membawakan konsep kesihatan dan grief ni together kan doktor? Betul. Iwana, dia adalah macam mana tahu? Kita saling kait berhubung, ya. Kita ni dijadikan oleh Tuhan dengan akal, kan, dengan roh, dengan jasad. Maksudnya akal tu kita punya pemikiran. Okey, roh tu adalah kita punya emosi, kita punya hati, kan. Lepas tu jasad, kita punya badan. So dia semuanya berhubung kait, ya. Ada yang mengacau kita punya pemikiran, ada yang mengacau kita punya hati. Sudah tentu kedua ini akan mengacau kesihatan fizikal. Betul. So permulaan yang bagus untuk kita faham apa konsep sihat. Sebab kenapa doktor perkhidmatan keluarga FMS kan, Family Medicine Specialist pula yang bercerita tentang grief ni. So sebab dia semua konsep. Sebab ialah doktor kita kelakar hari tok. So okay, kita go next maybe penonton luar sana mungkin first time dengar pasal tentang di hati ni, tentang grief. So mungkin nak tahu apa sebenarnya maksud grief ni. Mungkin kita tahu pasal berkabung apa semua kan, ada definisi tertentu kan doktor? Mungkin doktor nak terangkan ataupun nanti Nazan boleh tambahkan? Okey, baik. Jadi berkabung, terma ada banyak terma lah, ya. Ada orang kata berkabung, ada yang kata berduka, ya. Kelakar orang Sarawak ya, berduka ya. Kalilah juga. Katanya orang Melanau kata guna perkataan yang sama, berkabung. Orang Iban menggunakan ngatas ulit. Ngatas ulit. Saya sudah tanya-tanya ya. Kita confirm dengan penonton di luar sana. Yes.
Iban Mada ngatas ulit. Melanau sama ya, berkabung berduka. Jadi maksudnya adalah ia adalah perasaan ya, pemikiran ya, perbuatan dan kelakuan kita ya, di mana bahasa Inggeris dia behavior lah ya, timbul disebabkan oleh kehilangan sesuatu yang sangat penting kepada orang tersebut ya. Betul. Dia boleh jadi disebabkan kematian ya, orang yang tersayang. Mungkin dia juga boleh jadi break up dengan boyfriend, Betul. break up dengan girlfriend, sudah bercinta bercewek berapa semua 10 tahun, alih-alih break up. Itu pun boleh berduka juga ya. Ada orang hilang kerja kan. Itu dia, pada dia itulah identiti dia, itulah dia adalah seorang pramugari contoh, atau dia seorang businessman contoh kan. Masa COVID berapa ramai yang hilang Hilang keluarga, hilang kerja. Ya, saya salah seorang pesakit saya, dia seorang businessman. Businessman. Tapi disebabkan COVID, dia punya bisnes tutup, kedai tutup, apa tutup, dia terpaksa bekerja sebagai security guard. Itu pun melalui proses-proses grief juga, berduka. Betul. Ya. Kerana dia dah hilang identiti dia, dia dah hilang pada dia dah hilang segala-galanya. Tapi untuk kita punya perbincangan hari ini, di hati, okey, kita akan tumpukan perhatian kepada apa yang berlaku bila kita kehilangan orang yang tersayang. Ya, dari segi kematian kita akan narrow down kan. Tapi bendanya luas sebenarnya. Yes, I agree. Betul. Mungkin doktor kita bincang sikit sebab kita nak fokus on physical kan doktor. Kita ada sebab grieving ni berduka ni adalah satu reaksi emosi yang normal. Semua orang dalam dunia ni akan ada mengalami grief kan. Tapi ada certain orang yang mungkin akan melalui fasa grieving berduka yang tidak berapa normal, yang mungkin memerlukan support yang lebih. So kita tahu dari segi normal reactions of grief tu rasa tak percaya, rasa sedih, rasa marah dari segi emosinya. Tapi mungkin doktor boleh tambah sikit dari segi fizikalnya pula, boleh tak sesuatu simptom fizikal tu adalah sebenarnya grief? Oh, okey. Kalau simptom fizikal adalah grief, sebenarnya bila kita berduka, bila kita berkabung, dia akan keluar sebab pemikiran kita punya emosi sudah orang kata tertumpu kepada yang telah si mati, yang telah pergi. Jadi itu memang akan menimbulkan ialah badan kita ni sesuatu yang sangat ajaib ya. Kadang-kadang kita pendam perasaan kita, tekan kita punya pemikiran. Tak ada, saya okey. Kami okey. Sekali tiba-tiba dah sakit dada. Dah orang susah nak nafas. Dah tidur tak boleh nak tidur. Tak, kami okey. Tapi sebenarnya kami say okey. Jadi nanti kita huraikan lebihlah berkenaan apa tanda-tanda fizikal yang mungkin kita lalui. Tapi berkabung ni seperti kita ni kan manusia kan, kita suka kata apa tu normal, apa tu tak normal, apa yang normal, apa yang tak normal kan. Jadi dalam berkabung yang normal ya, macam Iwana cakap tadi, ada banyak perasaan ya, emosi yang mungkin berlaku. Mungkin nombor satu, kita tak boleh nak percaya, susah nak percaya orang tu dah pergi ya, orang pergi. Kita terkejut. Ada orang yang ada perasaan langsung tak ada perasaan kan. Ada yang rasa macam saya ni ini tidak real lah, ini tidak berlaku, bukan. Dia Denial. Dia macam denial kan. Ada yang marah, mungkin dia berkaitan dengan hubungan dengan si mati, ada keadaan berlaku di sekeliling, macam mana berlakunya kematian si mati. Okay? Ada rasa kemarahan, ada orang yang rasa bersalah. Bersalah dan tak habis-habis rasa bersalah. Okay? Sedih, memang menangis tu memang lazim lah ya.
fikiran tu bertumpu dan berfikir dan bertumpu kepada yang si mati. Okey, ada yang Okey. sampai terdengar atau terlihat kan. Kita ada banyak dengar cerita-cerita tu. Tidur terganggu. Bila semua ni yang saya cerita tadi 1 sampai 10 tu, dia akan mengganggu emosi kita terganggu, fikiran dah terganggu. Jadi dia akan timbul dari segi bila pada fizikal pula tidur tu terganggu. Dia tak boleh tidur. Sebab ketenangan si ada. Ketenangan si ada. Dia perasaan sungguh bergolak. Jadi nak tidur, nak gelapkan mata tu dah tak dapat. Ataupun dia boleh tidur tapi terbangun pukul 2 pagi. Terbangun pukul 2 setengah. Terbangun pukul 3 pagi. Pukul 4 setengah pagi bangun lagi. Langsung tidur ya. Lepas tu bila macam tu sit happy. Kan sit happy. Jadi bila macam tu selera makan pun dah tak ada. Tak rasa makan kan. Okey, bila tak makan apa jadi, berat badan kita turun. Betul. Tak payah pergi slimming center. Sip payah. Kan? Betul. Okey. Susut tu tidak sihat lah. Tidak sihat. Apa mungkin kita apa tadi, sebab nak interest of time kan doktor, kita direct kepada, kita mungkin explore lagi tentang dari segi fizikal ni apa proses berduka ni, simptom dia lagi Selain daripada turun berat badan, tak dapat tidur doktor, ada lagi tak tanda-tanda fizikal yang waktu berkabung tu mungkin ada yang mungkin bila pergi kat klinik macam kita ingatkan sakit lain, macam sakit dada contohnya doktor, ada tak apa-apa macam tu? Okey. Dia macam ni. Okey. Apa yang boleh berlaku bila seseorang tu berkabung sebab fikiran dan emosinya tertumpu kepada si mati dan kematian berputar-putar balik pada insiden tersebut. Jadi orang tu akan rasa letih lebih dari biasa. Dia tak buat apa-apa. Dia mungkin duduk saja dekat rumah, okey, tak keluar pun rumah, tapi rasa letih, lesu. Sebab lesu tu datang dari dalam. Dari dalam sebab penat. Sebenarnya bila kita bergolak dengan emosi, dengan pemikiran kan yang menyebabkan emosi tu lagilah sedih dan sebagainya, kita rasa banyak kita punya tenaga tertumpu kepada situ. Jadi kita tak buat apa-apa secara fizikal pun kita dah rasa penat. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, kita rasa tegang. Kadang-kadang kita tegang ya. Jadi bila macam tu otot-otot pun rasa tegang. Mulalah sakit belakang, mulalah sakit kepala, mulalah sakit tengkuk, mulalah sakit perut, mulalah sakit dada. Ya, sebab kita tegang. Okey, kita dalam tegang. Lagi satu ialah bila berlaku macam tu pergolakan tu, kita akan mengurung atau mengasingkan diri daripada orang lain. Okey. Kita tapi kami rasa macam mereka faham. Mereka tak faham. Orang lain tak faham apa yang saya lalui. Contoh. Okey. So mungkin kita akan mengasingkan diri daripada orang lain. Ini akan ada implikasi lah dari segi fungsi dia sosial bekerja, menjaga anak mungkin, menjaga ibu bapa mungkin. Contoh kalau suami dia meninggal atau isteri dia meninggal. Dia mesti dia jaga orang-orang lain kan. Tapi itu sebab dia dah tarik diri dari fungsi tu dah terganggu. Ya. Okey. Satu bila hilang selera makan saya dah sebut. Okey, yang tidur saya dah sebut. Bila makan tak makan, sip makan, sip ada nutrisi masuk dalam badan. Okey. Sip tidur, jadi bila sip tidur kita tak dapat berehat. Okey. Bila macam tu kita akan rasa tidak ada tenaga, tak ada motivasi pun, tak ada keinginan pun nak buat kerja atau senaman atau mengemas rumah mungkin. Saya cakap pasal senaman, kemas rumah pun tak dapat. Ya. Okey, pergi sendiri pun mungkin tak dapat sebab mengambil tenaga yang sangat banyaklah untuk mandi mungkin, untuk tukar baju mungkin sebab dia dah orang kata sangat berduka tu sangat kuat. Okey. Ialah bila tanda-tanda gejala macam fizikal ni kan, yang sakit-sakit yang saya cakap tadi, mereka datang ke klinik lah. Mereka datang ke klinik. Doktor, saya sakit dada. Okey, saya ada satu pesakit. Saya ada satu pesakit. Okey. Dia kata dia datang jumpa saya dekat klinik. Okey, saya dia kata saya sakit dada daripada semalam. So okey, daripada semalam lelaki.
umur dalam 30-an. Badan montel-montel. Jadi saya pun okey, so saya pun tanyalah sejarah kesihatan, buat cek, buat ECG, buat test darah, buatlah apa yang patut. Semua normal. Sekali balik sakit dada ni kenapa agaknya Encik rasa kenapa Encik sakit dada. Lepas tu baru dia buka cerita. Dia kata kawan baik dia dia hidup seorang, kawan baik dia ni dalam apartmen. Kawan baik tu termeninggal seorang diri di dalam apartmen. Okey, berkuncilah semua apartmen tu. Dia duduk seorang diri 3 hari yang lepas. Jadi sudah ada bau, sudah ada apa. Dan pun kata apa bau ni. Jadi dah panggil orang atasan semua, pecah pintu tengok, jumpa mayat. Mayat dah 3 hari tu faham je lah. Ya. Ini tidak elok. Okey. Jadi yang si matinya mempunyai ada sakit-sakit dada, merokok, buat merokok. Lepas tu sebelum tu ada pergi hospital sakit dada. Jadi tapi kawan baik dia ni rasa takut, rasa terkejut dan dia secara tidak sedar, separa sedar, dia pun sakit dada. Dia kata sakit dada tu sangat real bagi dia, sangat betul bagi dia. Tapi dia timbul dan berpunca daripada dia Kawan dia. jadi kawan dia. Okey. So, ini yang di mana sakit-sakit badan dan sebagainya ni yang actually sebenarnya timbul daripada kematian atau kehidupan seseorang yang disayangi. This reminds me of the case dekat US when there was gun violence. There was school teacher yang died from gun violence, and then the husband, I think 3 days later, died of heartbreak lah. I'm not sure the exact terms lah, tapi dia pun meninggal after dia grieving for 3 days straight from the death of his wife. Actually bagus yang Nazwan timbulkan kes tu, sebab actually ada terma tu died from a broken heart kan. Broken heart syndrome. Dalam 24 jam yang pertama berlakunya kematian, orang yang berkabung atau berduka yang paling dekat dengan si mati dan sebagainya, dia mempunyai risiko 21 kali ganda lebih daripada orang lain untuk mendapat heart attack. Dalam the first 24 hours, doktor. 24 hours ada study yang menunjukkan. Lagi satu dia yang pasal heartbreak syndrome tu, dia rasa macam sakit dada. Dia rasa macam heart attack. Tapi bukan heart attack. Heartbreak syndrome tu. Okay, interesting kan, kita tengok macam grief sesuatu yang very emotional. Kita cakap kalau boleh mental je, macam mana dia boleh affect sampai physical kan. So betul lah, one of the thing kita belajar hari ni, broken heart syndrome within the first 24 hours. That is very interesting, very important juga. So important untuk penonton luar sana, jika ada sesiapa saja yang baru saja berkabung berduka, make sure jaga kesihatan, especially the first 24 hours. Tanya apa khabar sebab kita tahu it can affect, how grief can affect physical symptom. So mungkin doktor kita lebarkan sikit, macam mana pula dengan kesihatan fizikal pula, macam seseorang yang kesihatan dia secara menyeluruh, tadi symptoms kan, kepada kesihatan ketika waktu dia bersedih, macam tak nak makan ubat, macam tu, apa pengalaman doktor? Okey, tapi Iwana sorry sebelum saya pergi pada soalan yang ni, saya nak bagi tahu, maklumkan kepada semua di luar sana. Okey, kalau anda mempunyai apa-apa tanda fizikal kan, sakit dada ke, okey, sakit belakang ke, sakit kepala ke, whatsoever, datang ke klinik. Datang. Ya, kami selalu alukan kedatangan anda sebab dan jangan malu, jangan shy nak kata saya ni sebenarnya saya ni bersedih, saya baru kehilangan mak saya, atau saya baru kehilangan ayah saya, atau suami saya baru meninggal, anak saya baru meninggal. Jangan malu-malu, jangan sedih-sedih ya. Itu semua bila kita
beritahu orang, okey, saya ni sakit dada, lepas tu saya ni risau, saya ni kehilangan, ya, anak saya baru mati ataupun suami saya baru mati. Bagi tahu. Tahu doktor, bagi tahu nurse, bagi tahu kami. Tak semestinya di klinik kesihatan, di mana-mana dekat klinik GP, ya, klinik GP, atau setengah orang tu sakit dada sangat sampai dia dah pergi ke kecemasan hospital. Tak apa, bagi tahu Betul. kesihatan, okey. Bagi tahu supaya kami boleh bantu, kan? Betul. Sebab kita nak kami mau bantu kita, tapi kita kena tangan mesti berjabat, kan? Betul. Yeah. Tapi tak ada orang Let us nak help you. Tak ada orang sambut, tu dapat. saya Hmm. kadang-kadang, kan? Kalau nak come to our center Yang- pun boleh. Ya, Ya, yang Exactly. penting physical symptom kita kena make sure yang kita rule out masalah fizikal yang berbahaya sebelum kita cakap oh ni disebabkan grief saja, especially sakit dada so betul luar sana make sure. Yes, that's right. Itu Hmm. yang message saya nak bagi. Maksudnya kalau ada masalah fizikal, check it out. Check. Pergi It doesn't hurt to check. Betul. jangan kata tak apa. Saya sakit dada. Oh tak apa. Saya dah nak pingsan. Tak apa. Tak, That is dangerous. saya punya tu. Tak. Ya. You have to go Betul. get check. So physical, check it out first. Okay. Kalau bukan pasal tu, mungkin pasal perasaan, mungkin pasal emosi. Dan banyak avenue atau cara-cara lain. Of course then lepas tu kita pun boleh bekerjasama dengan NGO, boleh pergi kepada NGO, go to DHT center, okay, atau you can reach out online, okay, ataupun bercakap pada mana-mana petugas kesihatan. Betul. Yeah. Okay. Yes, that is the most important thing, kan doktor? Dah sentuh pasal sakit dada, kan? So Hmm. tadi Iwana tanya pasal apa ya? Tadi tentang kesihatan fizik. Rasanya doktor ada sebutkan macam tanda-tanda somatic symptoms tadi tu kan. Tapi macam mana pula dengan kesihatan fizikal waktu grief tu, waktu kedukaan tu, macam ada orang lepas grief dia tak nak makan ubat ke benda macam tu kan. Okay. Macam mana doktor punya pengalaman Okay, pula? maksudnya kesan kepada kesihatan Fizikal. tanya kepada kesihatan. Okey. Tadi saya cakap pasal tanda-tanda fizikal. Kan? Okey, Simptom dia. Simptom dia, tanda-tanda gejala katanya. Gejala, betul. Inggerisnya simptom. Tapi kalau cakap kat simptom kat orang lain dia tak faham kan. So, Gejala. Okey. Jadi okay, so saya just rumuskan. Lepas tu saya akan go to kesan. Kesan bergabung kepada kita punya fizikal. Okay, jadi tadi kita dah cakap kita akan rasa letih lebih dari biasa. Kan? Lepas tu kita kata kita rasa tegang. Kan? Lepas tu asingkan diri. Hilang selera makan. Gangguan tidur. Okay. Bila tak ada tenaga. Lagi satu ialah sakit-sakit badan, sakit-sakit dada yang kita dah cakap tadi. Okay. So sekarang ni apa yang kesan berkabung kepada kesihatan secara fizikal ya. Okay. Sebenarnya ada banyak kesan. Ya. Kesan yang kalau kita tidak peka dan kalau kita tidak kawal benda tu, dia boleh membawa kepada satu implikasi yang negatif lah kepada kesihatan kita. Okay? Nombor satu, tadi kita kata tak nak makan kan, tak ada selera. Si ada selera ya. Bila si ada selera, dia mungkin akan timbul masalah sebab contoh ya, kalau orang tu ada penyakit kencing manis. Okay. Dia sebelum ini ubat makan, gula dia tinggi. Ubat makan insulin pun cucuk 4 kali sehari. Alih-alih berlaku kematian, berlaku kehilangan, sip makan langsung. Apa berlaku? Okey, apa yang boleh berlaku adalah gula tu boleh jadi terlalu tinggi atau gula tu jadi terlalu rendah. Sebab diabetes ni gula tu tidak stabil. Tidak stabil dalam badan kita. Timbang tidak stabil ya. Jadi kalau gula terlalu rendah pun boleh pingsan, pun kena hantar ke kecemasan. Kalau gula terlalu tinggi pun, kalau dah tengok terlalu tinggi, dia ada tanda-tanda dia juga, mungkin boleh koma tau kalau gula terlalu tinggi. Pun kena hantar ke kecemasan. Jadi tidak ada
Sik ada selera, Sik mau makan, itu mempunyai implikasi yang besar sebenarnya kalau orang tu ada kronik. Okay, seperti Okay. kecemasan. Alright. Lagi satu ialah kalaulah lagi satu pasal gula terlalu tinggi tu, kalau bila kita tak makan kan, Sik makan, dia boleh merosakkan buah pinggang kita. Sebab bila gula terlalu tinggi, dia merosakkan salur-salur darah dalam badan kita. Okey. So kalaulah berkabung tu apa orang kata, masanya jadi panjang. Contohnya 6 bulan berkabung, ya okey. 12 bulan berkabung, ni dah 18 bulan, dah 2 tahun berkabung. Kalau 2 tahun begitu macam mana? Kan? Kalau dah macam ni, memang buah pinggang cepat rosak. I see. Mata pun kita panggil diabetic retinopathy. Ya, di mana dia boleh berlaku pendarahan secara senyap dan tiba-tiba dekat belakang mata. Kencing manis kan? Alih-alih tak nampak. So dia akan increase the risk lah. Dia memang sudah high risk, dia punya risk akan naik lagi. Yes. Dia akan naikkan lagi risiko tu. Okay. Puncanya adalah makan Sik mau. Ataupun Sik mau makan, alih-alih laparnya, makan banyak. Benda macam tu kalau penyakit kencing manis Sik boleh buat gitu. Dia makan ikut sekata pagi, tengah hari, petang, malam. Okay. Sik boleh makan banyak. Lepas tu alih-alih tak makan. Itu pun pengurusan penyakit lah. So ini mempunyai implikasi. Okay. Lagi satu ialah ada orang berkabung, berduka, bersedih sampai tak mahu makan ubat. Tak mahu cucuk insulin. Okey. Bila macam tu, contoh dia ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol, sakit jantung. Banyak ubat ada mungkin. Kan? Mau ubat, 10 ubat, 12 ubat, alih-alih Sik mau makan satu benda. Okay. So bila macam tu, kita punya tekanan darah pun akan, bila tak ada ubat, bila darah tinggi kita Sik makan ubat darah tinggi, tekanan darah pun menjadi 200, 100. So bila daripada terkawal jadi tidak terkawal. So bila tekanan darah terlalu tinggi, itu yang orang dapat stroke secara tiba-tiba. Mungkin dia tak rasa apa-apa ya. Darah tinggi ni adalah satu penyakit yang kita punya tekanan darah orang tu mungkin 220, 120. Tapi selamba je pergi jalan, pergi pasar, beli ayam, beli ikan, datang balik. Tak ada gejala langsung. Tak ada apa-apa. Tapi bila tumbang, dia tumbang terus. Betul. Silent killer lah kita cakap. Dia ada sebagai silent killer. So benda-benda macam ni kita kena jaga baik-baik. Sebab ubat memang tak boleh nak tinggalkan sebab kita ada penyakit. Okey. Lagi satu ialah kita punya sistem penghadaman. Ya. Setengah-setengah orang ada perut sensitif katanya. Okey. Sensitif, perut sensitif. Terma bahasa Inggeris dia irritable bowel syndrome. Ada juga macam tu. Okey. Jadi kalau dia jenis yang perutnya sensitif, lepas tu alih-alih tak makan. Lepas tu makan, lepas tu alih-alih tak makan kan. Dia boleh mendapat cirit-berit, sakit perut. Okay. Jadi itu kesan kepada orang yang perutnya sensitif lah. Ada orang bila tak makan langsung, dia dapat pedih ulu hati, dapat gastrik. Kan? Kan? So itu dari segi perut. Okey. Lagi satu ialah orang yang bila berkabung ni, berduka ni, kadang-kadang dia pemikiran dia dah jadi, pernah dengar brain fog tak untuk COVID? Pernah. Pernah dengar je lah. Pernah dengar kan? Post-COVID lah, brain fog. Fog tu Jadi slow. Perkataan bahasa Inggeris fog untuk alamak apa kita macam kabus. Kabus. Dalam otak dia ada kabus tiba-tiba. Sik boleh fikir, nak fikir sesuatu tu dah jadi macam perlahan je, macam ada kabus. Sik nampak kan? Jadi kita panggil brain fog yang itu lepas COVID. Yang masa berduka dan berkabung pun ada brain fog. I can relate. Kita rasa lesu, letih, otak kita pun rasa lesu, letih. Kita punya komputer tu loading, pusing. Jadi bila macam tu, bila pergi kerja, nak buat kerja, laksanakan arahan bos,
dan sebagainya. Jadi bila macam tu kita dah jadi macam blur. Jadi mungkin ini akan impact kepada kita punya prestasi kerja. Okey, prestasi kerja kita mungkin fungsi kita akan down lah. Okey, itu lah. Okey, lagi satu kalau pasal tidur ni, bila orang tak tidur, sit tidur, kebanyakan orang akan cari pil tidur. Betul? Pil tidur ni kita boleh order online lah. Pergi cari kat Shopee, Lazada pun ada. Kan? Betul tak? Tetapi itu sangat tidak baik. Sangat tidak baik sebab kita mula bergantung kepada pil untuk tidur, ya, dan juga terutama kalau pada jangka masa yang panjang, ya, dia boleh menyebabkan kita ni bergantung kepada pil tidur tu pula. Si ada pil tidur, si ada tidur. Kita nak elakkan daripada tu sebenarnya, kan? Kita tak nak, dan juga ada orang yang bila berkabung berduka dengan teruk, dia mencari alkohol, untuk macam dia senang kan, nak jadi kebas. Just to forget the distraction. Macam nak alihkan tumpuan macam tu. Kita main alkohol, ada yang sampai tahap dadah rekreasi lah untuk alkohol, tak lupakan kan, macam-macam lah dekat luar sana dadah rekreasi yang ada. Ada orang yang sekarang ni vape pun, cecair vape pun letak macam-macam dekat dalam tu. Pun boleh landok, pun boleh apa kan. Jadi macam tu, ini semua adalah macam kita panggil sebagai self-destructive behaviour. Yes. Kesan fizikal tu. Kalau alkohol banyak sangat, apa jadi pada kita punya hati? Kita akan rosak. Liver failure. Kalau dah orang kata dah guna dadah rekreasi semua tu, dah sudah jadi satu penagihan. Tak sepasal kena cari doktor untuk apa, rawat penagihan. Betul. It leads to another problem. Dialog tak ada penagihan, alih-alih disebabkan berduka tu, kalau kita tak kawal tu boleh jadi penagihan juga. Okey. Right. Jadi lagi satu pula, apa lagi ya? Okey. Let's see. Okay, last saya nak cakap ya. Yang ni memang saya ada jumpa dekat klinik ya, orang-orang sebegini. Ada pesakit, ada seorang makcik ni saya pernah jumpa, dia umur 62 tahun. Okay. Dia punya buah pinggang dah rosak total. Tinggal 2% je fungsi dia ya. Dia ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan buah pinggang dah total, dah gone. Okay. So, dia dirujuk kepada pakar buah pinggang. Di hospital ya, di nefrologi di hospital. Pakar buah pinggang tu kata okey, dinasihatkan makcik lalui dialisis. Okay. Dia tak mahu. Sik mahu. Saya tak mahu. Saya rela mati daripada dialisis. So, nak berhenti, tak mau pergi hospital lagi, dia datang ke klinik kesihatan. Lama tanya makcik, kenapa ya makcik ni tak nak tak nak dialisis? Bukannya apa, doktor nak fahamkan je kenapa. Lepas tu dia kata, anak kesayangan dia daripada 5 orang meninggal secara mengejut dan tiba-tiba accident. Lepas 2 tahun lepas. Jadi dia rasa dia mau dialisis, tak mau dialisis sebab lebih baik dia rela dia mati sebab dia nak jumpa balik dengan anak saya di sana. Dia nak jumpa anak dia di sana. Jadi dia pilih untuk tidak terima rawatan sebab dia nak ke sana. Itu satu keputusan, maksudnya dia punya keputusan untuk proses nak buat keputusan untuk kesihatan dia tu dah jadi tidak rasional dah. Kita rasa susah. Maksudnya itulah, grieving sendiri tu boleh mengacau keputusan dari segi macam mana kita nak mengawal kesihatan fizikal kan? Yes. Okey. Jadi ya. Ada lagi tak? Tak ada. Jadi apa nama itu okey, Iwana nak tanya something tadi. Okey. Kalau ada lagi kita teruskan tentang macam banyak kan dari segi tak makan ubatnya, tak nak makan, rasa tak menyendiri, tak
tanah aktif, semua tu boleh bawa kepada masalah kesihatan fizikal. Jadi bila kita dah tahu macam-macam masalah ni boleh berlaku, dan yang pentingnya sebab kesihatan fizikal ni boleh membawa kepada satu efek yang satu ending yang kita tak nak lah, iaitu sama ada macam kematian ataupun macam stroke betul cakap kan, kehilangan fungsi badan. So dia amat penting untuk kita make sure kita jaga kesihatan fizikal waktu grief ni. So maybe soalan yang saya nak tanya seterusnya lah, mungkin ada orang kata kenapa pentingnya saya nak jaga kesihatan fizikal tu kan doktor, waktu saya berkabung kenapa saya perlu kisah saya, macam doktor cakap dia cerita makcik umur 62 tahun tadi kan, dia dah tak kisah dah tentang grieving tu. So kenapa dia perlu peduli? Contohnya ada ahli keluarga luar sana yang nak pujuk orang yang berkabung yang dikenal tu. Apa doktor punya nasihat? Okey. Okey. Saya akan bagi satu analogi lah ya. Seperti kita naik flight AirAsia ke, tak kisahlah Mas ke kan, Milando Air ke apa ke, okey. Kita naik flight, setiap kita dah duduk, kita dah pasang seat belt. Lepas tu ada pramugari yang sangat cantik di luar sana dekat depan tu. Okey, kita akan ada demonstrasi keselamatan apa untuk lakukan, betul tak? Okay, so corong oksigen akan jatuh kan, berlaku perubahan ni kalau nak buat crash landing ke apa ke, berlaku kecemasan, corong oksigen akan jatuh. Letakkan corong oksigen kepada diri anda sendiri dahulu sebelum letakkan corong oksigen kepada orang-orang atau anak di bawah jagaan anda. Itu first basic survival skill, betul? Betul. Kita kena jaga diri kita dulu sebelum kita boleh jaga orang lain. Kita kena sayang diri kita dulu sebelum kita sayang orang lain. Kalau kita tak sayang diri kita sendiri, macam mana kita nak sayang orang lain? Betul. Jadi itulah sebabnya penting untuk kita jaga kesihatan fizikal kita. Ya, kita sedang berduka, ya kita sedang berkabung, tetapi satu orang yang pergi, ahli keluarga lain yang bergantung kepada anda berapa orang? Betul. Orang Yang mungkin ada anak-anak kan. Orang lain yang sayang anda berapa orang? Ya, ya anda sayang pada orang itu yang dah pergi itu. Tapi ramai lagi yang masih memerlukan anda di muka bumi ini, betul? Jadi macam tu, itulah kerana kita kena jaga diri sendiri dulu. Bagus tu doktor, saya suka analogi tu. Yes, betul. I agree. So soalan seterusnya dia orang akan tanya, so macam mana saya nak jaga diri sendiri saya doktor, ataupun nasihat untuk saya jaga diri sendiri, ataupun mungkin anak yang nak menjaga mak ayah yang sedang berkabung. Apa nasihat doktor? Okey, kalau katakanlah andai kata anda kita di luar sana seorang diri, contoh macam orang tadi yang duduk dalam apartmen seorang-seorang, tak ada orang. So kalau macam tu memang you depend on yourself, right? Okey, so tak ada selera, okey tak apa, tak ada selera, tapi makan sikit-sikit, tapi keraplah. Mungkin pagi tu sarapan makan sikit 2-3 sudu, dalam pukul 10, pukul 11 makan sedikit lagi biskut, mungkin pukul 1 tengah hari makanlah sekeping roti atau separuh roti. Cuba sedikit tapi cuba pastikan yang nutrisi masuk makanan supaya anda tak adalah rasa letih sangat. Okey. Kadang-kadang kita ni lapar, kalau bila kita lapar kita tak boleh nak tidur. Jadi kita ambil pil tidur tu bukan menyelesaikan apa-apa pun. Okey. Jadi tidur ni kita fleksibel sikit. Bila baru berlaku kematian tu memang mungkin ya waktu malam mungkin tak dapat nak tidur. Tapi cuba rehat sedikit-sedikit waktu siang hari. Dan cuba macam dapatkan rehat bila boleh dan bila dapat. Okay. So you go kind on yourself lah, alright? Dan satu pasal ubat, right? Mungkin anda boleh set alarm dekat telefon. Set alarm. Okay, saya biasa makan ubat pukul 8 malam. Okay, kita dah brain fog. Si ingat apa-apa. Tak apa. Tapi kalau phone alarm pukul 8. Okay, ini masa aku ambil ubat. Okay, makanlah ubat. Okay, satu alarm si jalan.
buatlah 3 alarm. Pukul 8 Hmm. set alarm, pukul 8:05 set alarm, 8:10 set alarm. Oh dah alarm ketiga, oh ini mesti aku kena makan ubat. So macam go automatic mode sebab kita brain fog kan. Sangat Mm-mm. jadi kita setting siap-siap atau ada anak ataupun ada jiran atau sesiapa Hmm. settingkan handphone. Okay, alarm So I guess like in this case, the keluarga, ahli keluarga and caretakers play quite a very big role lah untuk help to remind, help to Yes. help those who are grieving yang tengah untuk makan, untuk makan Betul. ubat semua tu. Betul. Tapi yang paling penting saya nak bagi tahu ialah practice self compassion. Sayangilah diri anda. Okay, betapa bersalah anda rasa ke, betapa sedih anda berasa ke, tapi love yourself first. Okay, be kind to yourself first. Forgive yourself first. Ya, okay. Semua orang tak boleh nak maafkan diri sendiri kerana dia rasa bersalah kepada arwah, dia rasa bersalah kepada si mati kan. Okay, forgive yourself. Try to forgive yourself. Okay. Jadi bila macam tu, bila dah rasa macam nak nangis sangat kan, okay, mungkin you give yourself, okay tak apa, semalam aku nangis 24 jam. Kan? Hari ni saya akan nangis untuk 22 jam. Saya kurang sikit. Okay. Esok saya akan nangis untuk 20 jam. Hari seterusnya 18 jam. Hari seterusnya, kurangkan. If you feel you need to, you set timer. Okay, set timer. Okay, allow yourself, tak apa. Saya rasa nak nangis, saya akan nangis. Tapi saya nak setengah jam sahaja. Betul. It's not to avoid at all kan doktor, we Betul, limit. yeah. Allow ourselves to have the Benarkan emotion. diri anda nangis. Itu adalah satu rahmat, satu you can release out, you know. Betul. Jangan nak kata kita tak boleh nak nangis, kita ni robot. Betul. So intelligence AI, no, it's not like that, kan? We are still human juga. Yeah, we are human. So it's okay. Tell yourself, tak apa, it's okay to cry. Tapi I set my alarm, sekarang pukul 9:30 malam, nanti saya set alarm pukul 10 malam, saya berhenti. Atau jika anda di tempat kerja, terasa macam nak nangis, okay, go to toilet, set your alarm, maybe nanti setengah jam bos cari pula. Mungkin 15 minit ke 20 minit ke, you menangis dalam toilet, okay, dah pukul 10.20, dah habis masa menangis, basuh muka, pergi balik pada tempat kerja, you buat kerja. So you allow yourself to cry but limit your time. Okay. Right? And then kalau boleh try jangan sorang-sorang lah. Okay. Bila baru berlaku kematian tu, okay. Mungkin you pergi tidur rumah kawan. Okay, kalau bukan semua orang ada anak kan. Okay. Pergi tidur rumah kawan. Kalau tak, pergi tidur rumah jiran. Okey. Atau ada jiran yang baik hati, ada setengah orang jiran baik hati ditemankan tidur. Atau adik-beradik tu ada yang baik untuk temankan tidur. Something like this. Elakkan daripada seorang diri lah. At least yang awal-awal tu just elakkan seorang diri. Betul. And then untuk anak-anak ada ibu bapa, ibu yang kehilangan ayahnya, maknya kematian suami kan, ataupun ayahnya kematian isteri kan. Anak-anak, yes, you all sibuk kerja di luar sana, tapi give your mama call. It's okay. Give your father a call. It's very important. Keep in touch. Kalau anda tak boleh nak tidur dengan siapa yang berkabung tu, okey tak apa, telefon. Dah makan ke? Dah makan ubat ke? Dah cuba buka TV ke? Cuba alihkan fikiran ke? Ada cuba pasang muzik ke? Kita ingatkan dia. Kadang-kadang bila macam tu, orang yang berkabung tu dia rasa macam keseorangan sangat. So it's important that they know that there are people out there that are still thinking about them, still willing to help them. And then lagi satu ialah reach out. Of course, reach out. You can reach out physically atau you reach out online. Physically, di hati you have a center. So orang di war-warkan, then you can come, kita di luar sana boleh pergi kepada di hati center untuk sort of untuk mohon bantuan, untuk macam kadang-kadang ni kita bila kita ada orang yang bersimpati, mendengar masalah kita, hati kita pun rasa lega. Dan benda ni bukan forever kan.
So Betul. kita dah. Okay, yes. Okay. Apa tadi? So I think kita akan ambil berapa question sebelum kita habis ya doktor, sebab sebelah 9.20. Apa tadi? Si berasa. Sebab kata premium ni orang. Si berasa. So Yes. maybe before kita go towards the question, maybe apa tadi, kita after that kita minta akhir kata dari doktor lah. So ada 2 question daripada Facebook sini. So Assalamualaikum doktor, saya ada soalan daripada Muhammad Harith. Apakah peranan yang dimainkan oleh ahli keluarga dan penjaga dalam proses berduka atau grief, dan bagaimanakah doktor boleh menyokong mereka? So saya mungkin kita ambil ni dari segi fizikal atau emosional, ikut mana-mana nasihat doktor lah. So anak Dr. Hairin ada boleh jawab ke? Okay. Kalau anak-anak atau ahli keluarga ya, yang penting kita bagi tahu kepada orang yang berkabung tu, yang kehilangan orang tersayang tu, yang kita ni ada. Yang kami ni ada. Okay. So macam saya cakap tadi, sama ada call, sama ada call, kadang-kadang call tanya khabar pun dah cukup sebenarnya. Ya. Kalau boleh, kalau ada masa, kalau dekat, pergi melawat sekejap. Okay. Mungkin kita boleh prihatin, kita tanya, appointment doktor bila ya? Kan? Ubat dah makan ke? Ubat cukup ke? Kadang-kadang dah brain fog, kepala dah kabus. Tengok-tengok ubat dah habis, appointment 3 minggu lagi. Dah macam mana? Tak ada ubat kan? Jadi kita ni boleh prihatin, mungkin kita datang tengok, okay, ubat cukup ke tidak. Okay. Lagi satu, kalau yang lagi baik, kalau anak tu boleh datang sekejap, tahu ke pill box? Yes. Ada hari tu kan? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okay, lepas tu pagi, petang. Ada yang pagi, petang, malam, bergantung kepada ubat tu 3 kali sehari ke 2 kali sehari ke. Sebagai anak, kita mudahkan untuk ibu atau bapa kita. Kita susun ubat dia siap-siap. Susunkan ubat tu siap-siap untuk minggu tu. Mungkin anda sebagai anak kerja, tanggungjawab keluarga sendiri, tak boleh nak pergi setiap hari. Tapi seminggu sekali susun ubat dia. Susun ubat dia dalam pill box tu, dalam tray ubat tu. Jadi ibunya atau ayahnya sit payah fikir panjang-panjang. Mau tengok 1 paket, 3 paket, 5 paket, tak payah. Kita bukakan je, okey. Dia tahu tengok Isnin, okey. Malam makan ubat malam. Selasa pagi tengok ada tempat tu ada ubat, jadi dia makan. Dan dia memudahkan ahli keluarga pun bila datang sekali seminggu tu tengok, macam mana tu 4 hari Sik makan ubat, 3 hari tu makan ubat, sebab ubat hari masih lagi dalam bekasnya. Kan? Jadi kita pun tahu, sebenarnya dia tak makan ubat. Jadi kita boleh bagi call yang lebih kerap. Bukan hanya ubat sahaja. Mungkin sebagai anak dan ahli keluarga, bawa dia keluar. Bawa dia keluar sekejap. Jom kita pergi minum kopi, kita mengopi, kita mengeteh. Kan? Sebab makan. Sekejap je. Tak nak, tak ada rasa, tak nak keluar. Tak apa, kita pujuk. Keluar sekejap pun jadi. Ya, tukar angin daripada duduk je dalam rumah. Betul. Macam tu perasaan tu dapat dikawal. Macam okay. Lagi satu ialah kalau anda majikan, bos, ada anak buah antara pekerja anda yang kehilangan ahli keluarga terdekat, anak mati ke apa ke, kita pun boleh prihatin daripada tempat kerja. Kumpul duit, tabung, okey, kita bertanya khabar, okey ke tidak, perlu bantuan apa-apa ke. Ya, bila kita tunjukkan kita prihatin sebagai komuniti, tempat kerja, keluarga, jiran, semua ni akan mengurangkan rasa keseorangan orang tu bila dia kehilangan orang tersayang. This is like they were quite important lah, that they get support from every part, di rumah, di tempat kerja, and wherever else at his day. Betul. Ini ada yang community.
Betul. Terus yang ya Allah orang tu kematian apa semua. Doa pergi menekan lagi hamba Allah. Itu masa Betul, masuk betul. urgency. Ah, Saya 10 ni tak buat lagi ni. Patut deadline dia kena. Aduh. betul. So, Jadi betul. So, kita semua apa orang kata practice compassion lah. Betul. Okay. Okay, so bagaimana doktor boleh menyokong tu macam Dr. Hairin dah beritahu tadi kan, bila ada simptom, sama ada simptom sakit badan ke apa, kita bawa pergi berjumpa dengan doktor. So that's how doktor boleh menyokong dalam kita menyokong proses berduka. Ni lah bukan doktor yang pegang tangan, jangan sedih. Tetapi dekat klinik kesihatan dan I'm sure there are some private GPs yang train and what not, kita ni bukan hanya tanda fizikal. Kalau anda sedih, anda berduka, anda berkabung, anda perlu cakap dengan seseorang, datang je dekat klinik kesihatan. It's okay. Not just klinik kesihatan. Tu yang saya kata reach out. Klinik kesihatan ke, GP, NGO, di hati center, whichever grief center yang ada berdekatan. Okay, tapi kebanyakan orang akan ada klinik kesihatan yang terdekat dengan rumah lah. Kalau jumpa dengan satu orang, doktor tu muka macam stone je. Dia meluahkan perasaan. Dia Tak ada stone. perasaan. Tak apa. Jangan putus asa. Cari doktor lain. Cari orang, cari NGO lain. Kadang ada satu saudara tu kita puaslah melepaskan kita punya perasaan kan. Dia macam kenapa kau rasa macam ni kan? Macam some people are not what you call this, validating. not sympathetic and all. Cari orang lain. Don't give up. Don't give up. Don't give up. The support is out there. Support ada. Okay. So probably the last question daripada Nur Rashida. So mungkin yang ni saya dengan Nazan ambil sekejap lah doktor. Salam, kenapa ada orang yang boleh go through grief dengan senang tapi ada orang bertahun-tahun masih tak move on, jadi depressed dan tak sihat. So untuk Puan Rashida, mungkin soalan ni mungkin out of topic of physical health but it is very related to grief. So mungkin kita bagi kat Nazan. Okay. So, kenapa ada orang boleh go through grief dengan senang tapi ada orang bertahun-tahun masih tak move on? Okay. So, in this sense, there's a lot of things that can come into play lah. There's a lot of factors that can affect this. One is that every person goes through grief differently. Ada some people, they memang sayang dengan ayah here. Then the grief can go through sometimes 1 week, sometimes bertahun-tahun. And then it also, some of the factors can be due to how the person meninggal. Could it be from normal illnesses or dia dah tua? So in those kind of cases, you are already mentally prepared. In a way, mentally prepared. You dah dia dah tua. I dah accept that one day dia akan meninggal. Oops, sorry. Sorry, my cat. It's alright. Dia akan meninggal. So in that sense, you're already mentally prepared yang it will happen. So maybe for someone like that, dia lebih senang lagi nak bounce back. We use the term bounce back lah. It's a lot more easier to understand. So tapi kalau someone lost their loved one through an accident, or a sudden illness, or maybe through homicide or something as tragedy as that. Pembunuhan, murder. It's harder for people to accept. People go through anger or regret, and that one is very, very difficult for people to bounce back because there's a lot of unfinished business, unfinished emotions. A lot of things that people cannot accept, like why did it have to happen to me? Why did it happen to us? Or in terms of regret, or my father got into an accident because I didn't want to drive him, and I let my father go and drive. It should have been me. It should have been me yang pergi drive. So there's regret, or anger, like the example that I give, the gun violence in school. Or was it anger? It's all because of guns. All because of we allow guns on the street. So things like that is much more difficult for people to accept. So therefore, it's much more difficult for people to move on. And in the sense of some, if a person like lose their father due to
natural causes, and then they still after a few years cannot bounce back. There's this very nice saying that we like to use at our center called grief is the price we pay for love. And it just means that we love that person so much that that it is just not easy to let go, and it's okay. It is normal. You see the grief that it does not disappear. It is always there with us from the beginning until the end. We just grow love around it. Okay, sorry Nazar. I think we cut lah a bit. Yeah, So because sorry. it is a big topic lah ya, Rashida. Dia mungkin the next topic ataupun Puan Rashida boleh tengok kita punya post dekat social media to get more info, atau boleh interact dengan kami online untuk tanya lebih lanjut lah. So I think before kita end, Doktor, saya bukakan balik kepada Dr. Hairin. Apa kata-kata akhir atau nasihat Doktor kepada penonton luar sana berkaitan dengan physical health in grief? Okay, macam pasal physical health, dan juga saya nak sort of summarize sikit apa yang Nazwa cakap tadi. Sebenarnya grief, bila kita sayang seseorang dengan sepenuh hati, ya, orang tu ada dalam hati kita. It will forever be in our hearts, right? It's not yang macam we don't see him or her anymore, that's the end of it, kan? We carry them wherever we go, kan? Okay, so sometimes you know, some people they have a special, memang mungkin yang si mati something yang dia ada, mungkin baju dia, okay, that you get comfort from, okay, ataupun dia punya wallet or whatsoever, okay, some object that your loved one ada, then you can carry it around with you because it's just an object, but actually you carry that person around with you in your heart, kan? So bila macam tu, jangan lupa untuk love yourself, jangan lupa untuk take care of yourself, take care of your self, sebab ramai orang lagi yang sangat perlukan anda. Okay. Okay. So sebagai contoh, just to share, saya ada kain pelikat ayah saya. Kain pelikat ayah saya yang memang ayah saya guna, memang dah lusuh dah pun, warna pun antara ada dengan antara tak ada, but I carry that kain pelikat wherever I go, dan saya gunakan sebagai sejadah. This is myself, I guna sebagai sejadah, right? So every time when I pray, I'm actually praying on my father's kain pelikat. Okay, means I carry wherever I go, I carry him. Okay, for everyone, wherever you go, you have loved one in your heart. So jangan sampai you mudaratkan diri sendiri, sampai you tak makan, sampai you tak nak terima rawatan, you know, because that's not a good way lah. And I'm sure orang yang anda sayang tu tak nak anda buat macam tu. Okay, jaga diri. Alright, itu je pesanan saya. Okay, so thank you Doktor. So I think kita dah running out of time. I wish we can have longer, such a nice discussion. Maybe next time kita invite Doktor lagi ya. Part 2, cik. Yes, I would love that. Betul. So okay, so I think yes. So everyone yang ada miss out ke, you can always see the recording later on. We do have in our social media, and the info yang kita dapat, all these gems kita dapat daripada Dr. Hairin, kita akan tukarkan kepada infografik ya Doktor dalam kita punya tu. So anyone yang miss ataupun rasa susahnya nak dengar lama sangat, don't worry, we will try to visualize it for you dengan cantiknya lah kalau dapat cik. So thank you so much Doktor for with us for our first ever. So thank you juga to all the penonton di luar sana. Maaf kalau ada soalan yang kita tak sempat nak jawab. Okay, we will try to jawab secara DM ke nanti So I think that's all for tonight from us. So thank you so much. We hope to see you guys, all of you, in our next episode, probably later on. All right? Yeah. Okay. Nazan, last one? Yes, I just have to say thank you very much to everyone who's watching. Thank you very much to Dr. Hairin actually for agreeing to do this with us. We're so grateful that Dr. agree lah untuk buat this with us.
first Cik, ever dah begitu. webinar. I am Betul. grateful to be Honored to have our first expert. Yeah, this is our very first webinar and our very first Yeah. expert on I'm our very team. honored that you thought of me for your first webinar. Hmm. Terima kasih Alright. for joining us. Thank you, ya. Okay. Alright. Okay, thank you Yeah, thank you. everyone. Okay. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking.